Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Ya Fattah, ya Alim ya Alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita. Hari ini hari Khamis bersamaan 8 hari bulan 10. Pengajian bermula pukul 8.45 pagi. Kita belajar pagi ini tafsir hafiaz surah Yasin. Sambungan ayat yang ke-18 insya-Allah. Ni ibu ayah, saya mute-kan ibu ayah semua ya. Saya tengok ada yang belum mute lagi. Ibu Suria saya mute ibu ya. Ni alhamdulillah ibu ayah. Waalaikumsalam Ibu Salamah, Ibu Asimah, Ibu Nuraini, Ibu Maryam. Masya-Allah tabarakallah. Hendak ibu ayah saya reply kejap. Waalaikumsalam warahmatullahi ibu. Tak apa saya faham ada kematian kan. Salah seorang ibu kat sana, insya-Allah. Tak apa saya faham. Dimulakan urusan insya-Allah ya. Okey. Ibu ayah sambung ayat 18 ni, saya baca balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Okey, ibu ayah kita tengok pada kalimah lanarjumannakum. Pada kalimah lanarjumannakum. Kita ulang balik sebelum ni. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka? Dia ini para penduduk Antakya, yang mana di antara 3 orang Rasul. Mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, kami bernasib malang, bikum, kerana kamu semua. La illam, kita belajar malam tadi, bila ada huruf lam, lam pada lain tu, lam tu memberi makna takkid, penegasan. Sungguh, in, sekiranya lam tantahu, kamu semua tidak berhenti. Kamu semua tu siapa? Kamu semua iaitu 3 orang yang mengaku Rasul. 3 orang Rasul yang mendakwa mereka Rasul kepada penduduk Antakya, tetapi mereka telah mendustakan 3 orang Rasul tersebut. Jadi kalau kamu semua tidak berhenti daripada mengajak kepada Allah Ta'ala, apa akibatnya? Jadi ibu ayah tengok kalimah in. Di sini in memberi makna syarat. In memberi makna syarat. Apa syarat ni? Apa dia yang kita faham dengan syarat? Syarat ni maksudnya dia tak boleh dia saja, dia kena ada jawabnya. Contoh dalam bahasa kita lah, saya kata, jika kamu buat sekian-sekian, maka berlaku sekian-sekian. Macam tu. Dia perlukan dua ayat. 2 ayat. Ayat pertama sebagai jawab, ayat kedua sebagai jaza ataupun ayat pertama sebagai syarat, ayat kedua sebagai jawab dia ataupun jaza dia. Jawab kepada syarat tadi. Jadi di sini mana syaratnya? Illam tantahu, kalau kamu semua tak berhenti. Jadi ibu ayah cuba kalau saya kata kalau kamu semua tak berhenti berdakwah, sempurna tak ayat kalau berhenti situ? Nak tanya ibu ayah. Sempurna tak ayat kalau berhenti kat situ? Kalau kamu semua tak berhenti berdakwah, saya berhenti kat situ, sempurna ke tidak ayatnya? Tak sempurna. Maka kita perlu kepada yang kita panggil sebagai jawabnya. Ni yang saya buka sikit pada ibu ayah. Ni kita panggil uslub
syarat dan jawab. Mohon ibu ya. Okey. Jadi kalimah lanarjumannakum ni buaya, tengok. Pada lanarjumannakum pertama sekali ada fi'il mudhari' iaitu kalimah narjuma, asalnya narjumu. Di sini dibaca narjuma. Tengok dulu kenapa. Kemudian ibu ayah ada lam. Ada lam. Lanarjumanna. Kemudian ada kum. Kemudian ada kum kat belakang tu ibu ayah. Jadi tengok dulu kalimah. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya rajama. Rajama mudhari'nya yarjumu. Rajama yarjumu. Ibu ayah rajama yarjumu ni rejam lah. Bahasa kita pun rejam. Bahasa kita rejam ambil daripada bahasa Arab. Ibu ayah kalau kita kata rejam, macam mana bentuk rejam? Kalau contoh saya baling macam ni. Baling macam ni. Itu rejam ke ibu? Rejam ke macam tu? Sambil batu, baling kat orang. Itu. Rejam ke? Itu kan rejam. Itu lempar boleh kalau macam ni. Macam tu baling macam tu. Itu apa? Baling kat atas. Itu apa ibu nama dia? Lambung. Kan? Lambung. Tapi kalau contoh ibu-ibu kalau kita ambil lembing macam sukan tu kan. Kita panggil sukan tu apa? Baling lembing ke? Lempar lembing ke? Apa nama sukan tu ibu? Rejam. Kan saya Haji Saiful kan rejam. Kenapa kena rejam? Kalau lempar tak boleh ke? Kalau lambung tak boleh ke? Campak tak boleh ke? Kenapa perlu gunakan rejam? Kenapa? Kenapa ibu-ibu ayah fikirkan? Kenapa kena guna perkataan rejam untuk sukan rejam lembing tu? Kenapa? Bentuk balingan bagaimana? Betul Ibu Syimah. Bentuk balingan bagaimana yang boleh pergi jauh ataupun pergi laju ataupun pergi dengan padu. Rejam lah. Rejam. Kan? Tapi masuk menonton jamrah ni kita tak kata merejam jamrah. Kami orang kat depan kena baling. Elok masuk ke dalam tu kena kepala orang. Jadi Ibu ayah, ini namanya rejam. Rejam tu baling sekuat-kuatnya. Itu rejam. Allah gunakan lanarjumannakum. Daripada rajama yarjumu. Rajama yarjumu maksudnya rejam. Ibu ayah, cuba buka mustawa 2. Siapa ada mustawa 2? Semua ada kan? Mustawa 2 ibu ayah, buka nota depan sekali. Mustawa 2 depan sekali. Cuba buka. Siapa dah buka komen dah? Buku mustawa 2 depan sekali. Ibu, mustawa 1 dah dulu standby je. Sentiasa standby. Dah ibu ya? Okey dah. Alhamdulillah. Sekejap saya ambil. Saya pula yang tadi. Okey. Cuba ibu-ibu buka nota 1 ya. Mustawa 2 tapi nota 1. Tengok 3 fi'il yang paling bawah. Ibu-ibu tengok 3 fi'il yang paling bawah. Okey. Pertama sekali saya bagi yang 3 terbawah tu, 3 dari bawah saya bagi la yaf'alu. Apa terjemah la yaf'alu? Dia pasti melakukan. Maksudnya lam tu lam memberi makna penegasan kepada fi'il mudhari'. Jadi kalau rajama yarjumu merejam. Kalau kami merejam kotak 14 narjumu. Ibu ayah tengok ya. Asalnya kalimah narjumu asalnya. Asalnya kalimah narjumu kami rejam. Untuk menguatkan makna pada narjumu, pertama sekali kita tambahkan lam. Dia jadi lanarjumu. Lanarjumu. Okay, kalau lanarjumu, nescaya kami rejam ataupun pasti kami rejam. Okey ibu, pada lanarjumu ada berapa penegasan sekarang ibu? Pada kalimah lanarjumu ada berapa penegasan? Ada satu saja penegasan iaitu pada lam. Boleh ibu ya? Satu penegasan iaitu pada lam. Waalaikumsalam Ibu Zainab. Ada satu saja penegasan iaitu ibu pada huruf lam. Lanarjumu pasti kami rejam.
Okey, kalau kita nak buat 2 kali penegasan, Ibu, tengok dalam nota mustawa 2 tu, nota 1 mustawa 2, tambah nun mati di belakang. Jadi tadi dah narjumu tadi kan? Okey. Kita tambah pula. Tambah di belakang dengan nun mati. Dia jadi macam ni. Lanarjuman. Lanarjuman. Nun mati. Tambah lam dan belakangnya nun mati. Cuma ibu ayah bila tambah nun untuk memberi makna tegas di belakang tu namanya nun takkid. Okey. Ibu ayah cuba buka nota 5 mustawa 2 tu, buka nota 5 ibu. Mustawa 2 tu buka nota 5. Siapa dah buka nota 5? Komen dah. Okey ibu ya. Jadi ibu, nun takkid, baca nota 5 tu. Gabungan lam takkid dan nun takkid khafifah. Apa dia makna khafifah? Maksudnya ringan. Nun takkid maksudnya takkid memberi makna tegas. Takkid maksudnya memberi makna tegas. Dan khafifah, apa makna khafifah? Ringan. Ringan. Nun takkid khafifah, nun takkid, nun penegasan tapi dia ringan sikit daripada nun satu. Nun ibu ayah, kalau nun takkid ni masuk di belakang fi'il mudhari', dia ada dua. Satu nun takkid yang mati, satu nun takkid yang bersatu. Nun takkid yang mati ni, dia maksudnya sekali tegas. Maka kalau kita baca lanarjuman, lam tu satu tegas, belakang tu nun satu tegas. Ibu tengok nota 5, adakah nun takkid khafifah masuk pada semua kotak, ibu? Ibu-ibu yang dah buka tengok, masuk pada semua kotak ke? Ibu-ibu yang baru join, kita buka mustawa 2 ya, buku mustawa 2, nota yang kelima. Tak ibu kan? Bukan semua kotak boleh masuk nun takkid khafifah. Jelas ibu ya? Okey. Jadi dekat sini, kalau baca lanarjuman, tengok saya bagi bawah ni lanazhaban. Kalau nazhabu kami pergi, lanazhaban pasti dan pasti kami pergi. Jadi kalau narjumu kami rejam. Kalau lanarjumu nescaya kami rejam ataupun pasti kami rejam. Kalau ada lam dan nun mati di belakang, pasti dan pasti kami rejam. Dah berapa kali penegasan sekarang ibu? Kalau lanarjuman, berapa kali penegasan? 2 kali dah penegasan. Lanarjuman 2 kali penegasan. Tapi di sini Allah sebut lanarjuman ke lanarjumanna dengan nun sabdu ibu. Nun sabdu bersamaan ada 2 nun. Maksudnya lam satu, lam tu sekali takkid. Nun sabdu ada 2 nun. Nun dengan nun 2, 1 tambah 2, 3 kali penegasan. Maaflah tangan saya asyik gerak-gerak. 3 kali penegasan. Pasti dan pasti dan pasti kami rejam. Boleh buat ibu? Ibu ya tengok nota 6. Cuba tengok nota 6. Sebelah dia nota 6, mustawa 2 nota 6. Gabungan lam takkid dan nun takkid tsaqilah. Gabungan lam takkid dan nun takkid tsaqilah, saya pergi kat situ. Dia masuk pada semua kotak ibu kan? 14 kotak boleh masuk nun takkid ni. Macam tu. Okey. Cuma nun takkid tsaqilah ni ada tempat-tempat bila dia masuk, ibu-ibu tengok kotak yang tengah-tengah semuanya nun tu sabdu tapi jadi pada bawah. Begitu juga pada kotak 6 dan 12. Tapi itu kita tak nak bincang, kita jarang jumpa. Cukup ibu ayah tahu, tengok saya bagi. Ya. Kalau tambah nun sabdu la yazhabanna. Tengok kotak 14 la nazhabanna. Nak kata apa ibu? Nun takkid ni sebelum dia baris atas. Nun takkid ni ibu sama ada nun takkid khafifah ke, nun takkid tsaqilah ke, sebelumnya kena baris atas. Saya nak tanya ibu ayah, siapa antara ibu ayah yang baru hari ni dengan nama nun takkid? Biasa dengan lam takkid, siapa yang baru hari ni dengar? Siapa baru komen baru, siapa yang ulang kaji komen ulang kaji. Saya nak tahu. Ibu komen baru, kalau ibu Selamah baru komen baru. Ramai baru ya. Ramai baru. Ibu Farus ulang kaji betul. Ramai baru. Okey, jadi ibu alhamdulillah rezeki. Maknanya apa ibu? Ada kat situ, maknanya tsaqilah ni berat. Saya tak tulis kan. Tsaqilah maksudnya berat. Kalau khafifah ringan. Boleh ibu ya.
Jadi saqilah maksudnya nun takkid yang berat. Berat maksudnya ada 2 kali penegasan. Jadi sekarang ibu, bila dalam Quran lanarjumanna berapa kali penegasan? 3 kali. Jadi ibu, bila 3 kali penegasan, mereka ugut biasa-biasa ke ugut yang bukan kaling-kaling punya ugut, bukan bisa-bisa punya ugut. Ugut yang sungguh-sungguh ibu kan? Mereka ugut sungguh-sungguh. Mereka berkata sesungguhnya kami bernasib malang pasal kamu semua. Kalau kamu semua tak nak berhenti buat dakwah, tak nak berhenti ajak manusia kepada Allah, ajak kami kepada Allah, ajak kami untuk mengaku kamu itu sebagai Rasul, wahai 3 orang Rasul, pasti dan pasti dan pasti kami akan rejam kamu semua. Bila kata rejam, kami akan baling kamu dengan batu sampai kamu mati. Jadi sekarang ni dengan kalimah, dengan 3 kali penegasan, ibu-ibu nampak tak? Boleh bayangkan tidak betapa mereka mengugut Rasul-Rasul tadi? Boleh bayangkan tak bagaimana kerasnya mereka mengugut? Boleh bayang tak sekarang? Boleh ibu ya? Harap-harap boleh bayangkan lah. Ya? Kalau saya berlakonkan, jadi itu pula kan? Tak payahlah saya lakonkan ya. Okey. Jadi ibu ayah, nampak? Boleh nampak? Sekarang ni bila ibu ayah baca ayat ni, ibu ayah bila baca, dah boleh baca dengan tadabbur. Dan boleh membayangkan betapa dia orang ni ugut tu, ugut sungguh-sungguh. Memang ugut tu situasi tu yang sangat-sangat tegang. Situasi yang sangat tegang. Maaf ibu ayah. Situasi yang sangat tegang, yang bila-bila masa saja 3 orang Rasul ni boleh dibunuh oleh mereka semua. Jelas? Kemudian wala yamassannakum minna azabun alim. Ibu tadi lanarjuma kalimah narjumanna, narjum tu nun rajim mim tu kami. Tapi sekarang dekat sini wala yamassanna, bukan wala namassanna dengan nun tapi dengan ya. Kena faham betul-betul. Jadi dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi massa. Massa ni dengan sabdu ya. Boy, walaupun saya macam ni, umur saya baru 38 ya. Pasal handphone ni kecil sikit. Saya punya tab tak sempat-sempat nak pergi kedai. Saya buat penuh untuk betulkan balik dia tu. Okay, masa mudaratnya yamassu. Ya. Okey, masa yamassu. Okay, apa dia makna masa yamassu? Maksudnya kena ataupun sentuh. Sentuh tu kena lah. Kalau kena mestilah sentuh. Kan? Tapi kita terjemah kena lah. Ataupun timpa. Timpa kena tu terjemah ikut konteks. Tapi asal makna masa ni sentuh lah. Sentuh. Okay. Apa yang sentuh? Ibu, sebelum kita teruskan tengok. Wala yamassannakum. Tadi saya bagi masa yamassu. Yamassu tu kena, terjemahnya kena ataupun sentuh. Tapi kalau saya nak tegaskan sekali jadi macam ibu. Nak tegaskan sekali apa saya buat? Nak tegaskan sekali. Apa saya buat biasanya? Macam saya kata tadi. Tambah apa untuk kita tegaskan sekali tegas? Lam taukid ibu, betul. Kalau kita tambah lam taukid jadi macam mana ibu? La yamassu. La yamassu, nescaya ataupun pasti akan sentuh. Pasti akan kena. Okay, bos, itu tambah lam. Kalau kita nak kuatkan 2 kali, lam ditambah dengan apa di belakang, sebut nama nun tu. Ibu sebut nama nun. Dengan nun saja, sebut nama nun. Apa nama nun tu? Kalau tak ingat, tengok muka musawah 2 tadi. Saya nak ibu jawab, nun. Ibu selama tak lengkap. Saya nak ibu jawab lengkap. Tengok nama nun tu apa ibu. Saya minta ibu tengok nama nun. Semua jawab tak lengkap. Ibu tulis sempurna, tak nak sakilah tak nak ibu. Tulis sempurna. Macam nota yang saya cakap tadi. Tulis sempurna. Nun yang mati tu apa nama nun tu? Betul ibu semuanya tu lah saya nak. Nun takkid. Sakilah. Bukan sakilah ibu. Bukan sakilah. Yang mati tu apa? Ibu tengok nota ibu. Tengok nota. Khafifah ibu. Ibu Fairuz. Nun takkid khafifah ibu. Okay, nun takkid khafifah. Nun penegasan tapi dia ringan. Nun mati. Okay, betul ibu ya. Nun takkid khafifah. Jadi apa? La yamassan. Jadi la yamassan.
La yamaskan tadi kalau tak ada nun, la yamassu, pasti kena. Tapi kalau ada nun takkid khafifah, la yamassan, pasti dan pasti kena. Sekarang ni ibu, nun takkid apa yang ada dalam ni? Wala yamassanna. Apa nama nun takkid tu ibu? La yamassanna. Apa nama nun takkid tu? Kalau tak ingat tengok nota 6 mustawa 2. Nun takkid saja tak nak ibu Rosnah pasal tak lengkap. Saqilah ibu pukul sebetul. Nun takkid saqilah. Nun penegasan dan dia berat. Saqilah ni berat. Bersamaan 2 kali tegas. Jadi lam tu dah sekali tegas. Tambah nun sabdu tu 2 kali tegas. Dah berapa kali tegas? 3 kali tegas. 3 kali tegas ya. Jadi wa dan la yamassanna. Kalau terjemah saya lah, terjemah saya kalau di pondok dulu, di madrasah dulu guru saya terjemahkan pasti dan pasti dan pasti. Tapi kalau ikut Quran terjemah Ibu Ayah tak boleh terjemah macam tu. Pasal tak kena pula dengan kaedah penulisan bahasa Melayu. Kalau Quran terjemah kita kena ikut standard terjemahan, standard penggunaan bahasa. Jadi pengulangan pasti dan pasti dan pasti memang tak boleh pakai. Tapi dalam harfiah begini, kita terjemah macam tu. Kenapa? Nak bagi faham. Ada 3 penegasan. Boleh ya? Alhamdulillah Ibu Ayah. Jadi, ibu ayah, fi'il mesti ada apa? Ulang balik. Fi'il mesti ada apa? Semua fi'il mesti ada apa? Fa'il ibu. Fa'il. Semua fi'il kata kerja mesti ada fa'il. Mesti ada yang melakukannya. Tak kira lah yang melakukan tu baik manusia ke, benda ke, apa-apa sajalah. Okay. Sekarang ni ibu, apa yang kena? Yang kena ni apa yang kena? Perbuatan kena tu apa dia? Azabun. Azab yang kena. Oleh kerana itu kita baca azabun dengan dhammah, dengan rafa'. Okey. Wala yamassanna, pasti dan pasti dan pasti kena kum pada kamu semua, minna daripada kami. Saya tak tunjuk kami macam ni lah. Kami tu 2 orang lah kita kan. Kami, siapa kami ibu? Nescaya akan kena kepada kamu daripada kami. Siapa kami tu? Ibu ayah siapa kami? Jangan takut ibu ayah dah pergi tempat lain. Fokuskan. Penduduk Qaryah. Apa nama Qaryah ibu? Ashabul Qaryah. Apa nama Qaryah ibu? Ulang balik. Kita ulang balik. Sebut nama Qaryah. Apa nama Qaryah tu? Apa nama tempat tu? Antokiyah. Betul ibu. Antokiyah. Okey. Apa yang kena? Apa yang pasti dan pasti dan pasti kena daripada kami? Azabun. Apa dia azabun? Azab lah. Bahasa kita pun azab. Azabun alim dengan hamzah. Azabun dengan hamzah. Bukan dengan ain. Bukan azabun alim. Bukan. Azabun hamzah. Azabun alim. Apa dia makna alim? Alim maksudnya pedih. Alim maksudnya pedih. Kalau alim, azab yang bijaksana. Alim tu mengetahui, azab yang mengetahui. Salah, azabun alim. Beza A dengan A. Azabun alim. Okay, apa dia alim? Alim maksudnya pedih. Okey, Ibu ya. Maksudnya mereka ukur. Kami pasti. Kami betul-betul akan rejam kamu semua. Dan kamu semua ni akan kena azab pedih daripada kami. Kamu akan kena azab yang pedih. Kami akan azab kamu dengan azab yang pedih. Kalau kamu wahai 3 orang rasul tak nak berhenti daripada berdakwah kepada Tuhan kamu. Jadi ibu, ini benda kecil ke benda besar ni? Ugutan yang kecil ke ugutan besar? Ugutan yang besar. Ugutan yang dahsyat daripada mereka. Ugut bunuh ni ibu. Rejam sampai mati tu. Bukan rejam biasa-biasa. Rejam sampai mati tu. Tak puas hati punya pasal. Okay, saya baca tafsiran dia. Saya ulang balik terjemah, kemudian kita baca tafsiran. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, bernasib malam, bikum, kerana kamu. La, sungguh, in, kalau, lam tantahu, kamu semua tak nak berhenti daripada berdakwah, lanarjumanna, pasti dan pasti dan pasti kami akan rejam kum, kamu semua. Kum tu para rasul.
wa dan la nescaya, atau la yamassanna pasti dan pasti dan pasti akan kena, kum pada kamu semua, wahai 3 orang yang mengaku Rasul, minna dari kami, apa yang kena? Azabun, azab alim yang pedih. Okey. Lazim boleh semua insya-Allah ya. Saya baca tafsiran dia. Ay qala lahum ahlul qaryah, berkata kepada mereka semua oleh ahli qarya, penduduk kampung tadi kata, inna tasha'amna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Walam nara khairan fi 'aishina ala wujuhikum, kami ni ada kamu dekat kampung kami ni, kami tak nampak sebarang kebaikan dalam hidup kami. Datang kamu ni bawa bala lah, bawa bencana lah, bawa malang lah pada kami. Dia pun kata macam tu. Faqad farraqtumuna wa awqa'tum al-khilafa fima bainana, kamu semua ni betul-betul datangkan perpecahan lah pada kami, dan kamu telah mendatangkan perselisihan di antara kami. Wala illam tatruku hadhihi ad-da'wata, dan sungguh kalau kamu semua tidak meninggalkan dakwah yang kamu buat ni, wa tu'ridu an hadhihi al-maqalah wa ta'ridu an hadhihi al-maqalah, dan kamu tidak berpaling daripada kata-kata begini, maksudnya kalau kamu tak berpaling daripada kata-kata dakwah ni, lanarjumannakum bil hajarah, pasti kami akan rejam kamu semua dengan batu. Wala yusibannakum minna azabun mu'lim, dan saya akan tertimpa kamu daripada kami azab yang memedihkan. Au uqubatun syadidah, ataupun akibat yang buruk, akibat yang dahsyat. Kalau kamu nak dapat akibat yang dahsyat, balasan azab yang dahsyat daripada kami, teruskanlah dakwah. Jadi bu, perkataan wala yamassannakum tadi, wala yamassannakum, perkataan tu dalam tafsir bagi tahu bayanul lirajmi, menerangkan cara rejam tu macam mana. Yakni wala yakunur rajmu rajman qalilan bihajarin aw hajarain. Maknanya dalam ayat wala yamassannakum tu apa maksudnya? Kami tak akan rejam kamu dengan rejam 1-2 batu, dia tak ada. Bal nudimu zalika alaikum ilal maut, bahkan kami akan teruskan rejam sampai mati. Itu azabun alim. Kamu akan rasa azab yang pedih, maksudnya mati. Kami akan rejam kamu semua sampai mati. Bukan dengan 1-2 batu kamu lepas, tak, sampai mati. Ibu-ibu, siapa pernah tengok orang kena rejam? Siapa pernah tengok orang kena rejam macam mana? Dengan batu. Saya tak pernah tengok depan-depan. Tapi ada tak ibu pernah tengok kat video ke apa ke, pernah tengok orang kena rejam dengan batu? Jadi kena beli ibu. Tak, ini betul-betul ibu sampai mati. Filem Piramli pun tak kecil lah. Ya. Filem Piramli Sula pun ada, mana ada Sula. Ada ibu Muna kat Oman, ada tak ibu kat Oman? Kat Oman ada ke macam tu? Tak pernah tengok. Tak ada, tapi ibu pernah tengok lah. Jadi ibu, saya pernah tengok satu video tu dekat Afrika, aku tak silap. Tapi tak tahu lah itu betul ke cara rejamnya, saya tak pasti, saya tak pernah tengok. Dia dimasukkan dalam tanah, tinggal kepala saja, dan dibaling banyak-banyak dengan batu sampai mati. Saya tak tahu adakah itu caranya, Allah Alam, saya tak pasti, saya tak pernah tengok. Dan tak berani nak tengok yang betul-betul punya. Tapi itu memang betul lah berlaku. Kena pancung ada kan. Kena pancung kalau dekat Mekah tu, dekat Saudi tu, dekat Jeddah tu. Dekat Jeddah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini Islam ibu kat Oman ya. Jadi kalimah wala yamassannakum itu menerangkan cara rejaman, bukan 1-2 batu, tapi sampai mati. Wa huwa azabun alim, itulah dia azab yang alim, yang pedih. Okey, itulah ibu ayah insya-Allah. Maka para Rasul tadi pun jawab, qalu, ayat yang ke-19, qalu, mereka kata. Siapa mereka ibu? Siapa yang kata sekarang? Para Rasul balas balik. Para Rasul tadi balas balik, jawab balik. Apa dia? Ta'irukum. Ta'iru, nasib malang. Ta'iru maksudnya nasib malang. Kum, kamu semua tadi. Nasib malang. Ta'iru, nasib malang. Kum, kamu semua. Okay.
Jalan buaya. Nasib malam kamu semua itu ma'akum. Ma'akum adalah kerana kamu sendiri. Ma'a itu dengan makna kerana. Kerana kamu sendiri. Datang bersama dengan sebab kamu sendiri. Bukan pasal kami. Apa sebabnya? Kamu kufur dan kamu tidak. Kamu mendustakan kami. Kamu mendustakan Allah. Kamu mendustakan kami. Maka kerana itu kamu dapat nasib malam begini. Maksudnya, para Rasul tadi walaupun dah diukur macam itu, mereka jawab juga. Jawab apa? Ta'irukum ma'akum. Nasib malam kamu semua itu adalah dengan kamu sendiri, kerana kamu semua sendiri, bukan pasal kami. Okey. Jadi tengok. In zukirtum. Tengok ibu. Saja. Adakah? Hamzah saja adakah? In jika. Tengok in jika zukirtum. Zukirtum. Okey ibu. Zukirtum ada satu kan? Fi'il madhinya zakkara. Zakkara. Okey ibu. Ibu dengar saya sebut. Ibu-ibu yang dah belajar surah peringkat pertama sampai grup intake yang ke-7, ibu-ibu boleh buka nota 16 ibu dah salin nota 16, buka nota 16 bab taf'il. Nota 16 bab taf'il. Okey. Boleh ibu dah buka dah nota 16 bab taf'il. Bukan dalam mustawa 1 tak ada Mustawa 1 tak ada. Ini dalam siapa yang belajar surah Al-Miftahi peringkat pertama yang yuran RM100 tu, yang dah sampai intake ke-7, patutnya ibu-ibu memang salin dah catat sendiri gitu. Tengok nota 16. Dah ibu tengok nota sendiri 16. Jadi ibu, bab taf'il. Fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Masdarnya taf'ilan. Maka kalau zakkara mudhari'nya yuzakiru, masdarnya tazkiran ataupun kaf tu pendek, tazkiratan. Kalau buang ya, asalnya panjang, ilan, tazkiran ada ya. Tapi bila kita buang ya tu ganti dengan ta marbutah. Itu yang biasa kita sebut tazkirah. Kita tak sebut tazkirah. Kita sebut tazkirah. Asalnya panjang. Dah 3 kali ulang tazkiran. Asalnya macam tu. Tapi kerana kita dah buang ya, ganti dengan ta marbutah jadi tazkirah. Jadi boyah ya insya-Allah. Okey. Jadi tazkirah. Apa maksud zakkara yuzakiru? Memberi peringatan. Zakkara memberi peringatan, telah memberi peringatan. Ibu ayah, sama tak memberi peringatan dengan diberi peringatan? Sama ke tak sama? Ahmad memberi peringatan. Ahmad diberi peringatan. Tak sama ya? Kalau memberi peringatan, zakkara. Tapi kalau telah diberi peringatan, ibu-ibu buka nota 18. Pelajaran 18, surah peringkat pertama. Bukan mustawa 1. Ilmu surah peringkat pertama, tengok nota 18 yang ibu dah salin pelajaran 18 yang takutnya fi'il madhi majhul. Dah ibu ya, fi'il madhi majhul. Jadi ibu-ibu yang ikutilah dengan saya, yang ikuti surah Al-Miftahi peringkat pertama, yang tak salin lagi memang sangat-sangat tak patutlah saya dah pesan salin. Kalau ibu betul-betul nak belajar, ibu salin. Kerana saya akan gunakan bila-bila masa macam ni. Okey ibu. Jadi zakkara untuk fi'il madhi tukar pada majhul macam mana ibu? Huruf pertama tukar baris depan. Tadi zakkara. Zal bagi atas kan? Untuk buat fi'il madhi majhul nak tukar kepada telah di. Maka zal huruf pertama tukar baris depan. Tadi zakkara ini jadi zuk. Kemudian huruf kedua akhir tukar baris bawah. Pada zakkara huruf kedua akhir adalah kaf. Zakkara ka jadi ki. Maka fi'il madhi majhul jadi zukira. Zukira telah diperingatkan ataupun telah diingatkan. Jadi ibu ya, zukirtum kotak yang ke-9. Tengok saya buat.
Zukira, zukira, zukiru, zukirat, zukirata, zukirna, zukirta, zukirtuma, zukirtum. Kamu semua diberi peringatan. Zukirtum kotak ke-9. Jadi buaya, cuba tengok terjemahan buaya. Zukirtum, apa terjemahannya? Zukirtum. Apa terjemahan buaya zukirtum? Mesti ada kamu dan di. Diberi peringatan ke, diingatkan ke, tak kisahlah. Yang penting ada di kat depan dia. Kalimah zukirtum. Kalian di. Kamu diberi, nampak tak? Diberi peringatan Ibu Asimah. Ibu Maimunah betul lagi. Ibu Maimunah siapa tak? Mesti ada di, kamu dan juga di. Betul Ibu semua. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya, bukan kamu memberi peringatan, kamu diberikan peringatan. Jadi ayatnya, adakah jika zukirtum, kamu semua diberi peringatan. Nampak macam habis ke tak habis ayat tu? Zukirtum, adakah jika kamu diberi peringatan? Habis ke tak habis ayat tu? Kalau macam sekat tu. Tak habis kan? Nampak tak habis Ibu ya? Jadi macam mana penghabisannya? Penghabisannya memang tak disebut dalam ni, tapi kita faham melalui konteks ayat. Penghabisannya, jawapan daripada itu memang tak ada kat sini. Tapi ada dalam konteks ayat. Macam mana tu? Okey, macam ni. Qalu ta'irukum ma'akum. Okey. Seolah-olah para Rasul tadi kata, setelah diugut, mereka pun kata, sebenarnya apa? Skrip tak hafal. Again. Ta'irukum ke. Sebenarnya nasib buruk kamu semua ni pasal kamu semua sendiri. Takkanlah, adakah hanya kerana kamu diberi peringatan, kami beri peringatan kepada kamu semua diberi peringatan oleh kami. Takkan itu pun kamu nak bunuh kami? Pasal tu je ke nak bunuh kami? Kami buat apa? Kamu nak bunuh kami ni? Faham tak Ibu? Faham tak? Okey. Jelas Ibu ya? Jadi zikir itu maksudnya, adakah jika kamu diberi peringatan, maksudnya takkanlah hanya kerana kamu diberi peringatan, kamu nak bunuh kami. Kamu nak bunuh kami ni, ataupun kami nak dibunuh ni, tak disebut dalam ayat ni. Tapi boleh faham melalui konteks ayat. Jelas tak Ibu semua? Okey. Contoh. Satu orang berhenti kerja. Seorang berhenti kerja. Dia ambil barang semua, berhenti kerja. Kawan dapat dia kata, pasal apa dia berhenti kerja ni? Pasal tadi kena marah dengan bos. Bos cakap apa? Kenapa kamu ni kenapa kamu kenapa kamu minum air dalam pejabat ni? Kenapa kamu minum air Milo dalam pejabat ni? Minumlah sebelum masa kerja. Itu je marahnya. Kenapa minum masa dah kerja baru minum? Kenapa tak minum sebelum buat kerja? Contoh saja. Kan? Lepas tu dia pun hanya kerana kena tegur macam tu, dia pun ambil barang semua, berhenti terus. Kita pun kata, takkanlah pasal tu je. Nampak? Takkanlah pasal tu je. Maksudnya pasal tu apa? Takkan pasal tu je engkau berhenti kerja. Takkan pasal itu sahaja pun engkau berhenti kerja. Jadi engkau berhenti kerja itu tak sebut. Tapi kita boleh faham melalui konteks ayat tadi. Jelas tak Ibu semua? Jelas tak? Faham tak? Jelas Ibu ya? Jadi zukirtum ni habis ke tak habis ayatnya? Dalam ayat ni yang disebut dalam Quran ni, habis ke tak habis ayatnya? Zahirnya habis tak habis? Zahirnya tak habis kan? Tak habis. Tapi kalau kita nak faham macam mana, faham jawab itu, faham konteks ayat ini. Ibu faham sikit-sikit insya-Allah Ibu ya, insya-Allah. Bal antum, bahkan antum, kamu semua ni wahai penduduk Antakya, qaumun adalah kaum yang musrifun. Apa dia musrifun? Okey Ibu ya. Dalam bahasa Arab kita ada asrafa. Asrafa mudhari'nya yusrifu. Okey Ibu. Asrafa yusrifu. Bab Ibu, bab if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan. Asrafa yusrifu israfan. Ibu ya, isim fa'il kepada bab if'al ni atau wazan apa Ibu? Isim fa'il dengan soalan saya.
Isim fa'il kepada bab if'al atas wazan apa? Bukan pada asrafah ni. Asasnya af'ala yuf'ilu, bagaimana bentuk isim fa'ilnya. Betul dulu. Atau wazan apa? Betul ibu Asimah, muf'il. Muf'ilun. Muf'ilun. Jadi ibu-ibu ikut saya. Aslama yuslimu islaman, Islam lah, islaman, orang-orang yang Islam, muslim. Okey, lagi. Arsyada yurshidu irsyadan, orang yang memberi petunjuk, mursyid. Maka di sini asrafa memazid. Asrafa memazid pula. Asrafa melampaui batas. Asrafa melampau lah, melampau. Asrafa mudhari'nya yusrifu, masdarnya israfan. Kalau orang yang melampaui batas, musrifun. Musrifun, seorang. Kalau jamak, musrifuna. Musrifuna. Jadi bu, kaumun seorang ke, dua orang ke, ramai yang kaumun. Dia sebut kaum. Dia datang bawa kaum. Seorang ke ramai dia bawa? Datang raya bawa kaum. Seorang ke ramai? Ramai dia. Kan? Mak kat dapur, kita abang sulung. Masa raya tengok dekat depan, mak, budak tu datang lah mak. Oh ya ke, jemput-jemput. Tapi dia bawa kaum. Alamak, bawa kaum pula. Dalam otak pergi apa? Bawa kaum ramai. Tak kenal pun. Datang ramai-ramai. Tak apalah, layanlah raya. Kan? Dia masa raya, apa ni? Datang, memang nak duduk raya je. Tak nak makan. Ibu janganlah biar cucu datang punya tu tak nak lah. Datang ajar dia orang, datang raya, makan, sembang dulu, barulah. Yang biasa kan lah, datang minta duit aja. Tak ada masalah bagi duit, tapi biasakan budaya kita ramah kan, datang bagi salam semua, tegur-tegur, sebut nama anak siapa, barulah balik macam tu. Ubah. Okey, kaum maksudnya ramai. Musrifun yang melampaui batas, Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jelas ya? Okey. Soalan balik, qalu, mereka berkata, ta'irukum, apa tadi? Ta'irukum, nasib buruk, kum kamu semua, ma'akum bersama kamu, maksudnya kerana kamu sendiri. Adakah jika zukirtum kamu semua diberikan peringatan, tak habis. Tapi maksudnya, adakah jika kamu diberi peringatan sahaja pun kamu nak bunuh kami? Macam tu ke? Gitu ya. Bal antum, bahkan kamu semua sebenarnya kaumun adalah kaum yang musrifun, melampaui batas. Jadi kalau samakan dengan terjemah ibu ayat semua, insya-Allah. Okay. Jadi kita ambil tafsir sikit lagi masa. Qalat lahum rusuluhum, berkata pada Rasul, nasib buruk kamu adalah kerana kamu sendiri. Dia kerana kamu dan memang datang daripada sebab kamu sendiri. Maka sebab kamu dapat nasib malang adalah kerana kamu mendustakan Rasul dan kamu mengkufurkan Rasul. Dan kamu kufur pada Rasul. Bukan kami yang jadi sebab. Adakah kerana peringatan yang diberikan kepada kamu dan kami perintahkan kamu semua untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikhlaskan diri ibadah kepada Allah, lalu hanya itu saja kamu terus dakwa kami dan bagi nasib malang kepada kamu, dan kamu ukur kami, dan kamu warning kami. Bahkan sebenarnya kamu ni melampaui batas betul kamu sendiri. Kami datang hanya dakwah saja, melampaui batas kamu sendiri dalam menyalahi kebenaran. Dan kamu ni melampau dalam kesesatan, melampau sangat sesat ini. Dan kamu ni wa tamadaitu, dah over pada melampaunya kamu, over pada melawan Allah Ta'ala, over sangat kamu. Pasal apa kita sampai ukur penuh dah dalam hiburan insya-Allah ya. Okey, setakat itulah untuk hari ini, untuk tafsir surah Yasin insya-Allah. Petang sekarang pukul 3 insya-Allah. Kalau saya tiada aral macam semalam, okeylah, handphone pula tinggal kat madrasah, handphone ada insya-Allah. Okey, pukul 3 petang sekarang kita sambung surah An-Naba ayat last dan juga masuk surah Abasa wa Tawalla insya-Allah. Boleh insya-Allah ya. Okey, setakat ini saja, minta maaf segala kekurangan ibu ayah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Afwan semua ibu, wa iyyak, dan juga sama-sama. Ramai-ramai ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.